semula kita kepada perbincangan yang telah kita sebut tadi. Seperti mana yang saya jelaskan tentang dasar Islam ni, iaitu tidak ada sesiapa pun yang maksum di dalam agama ini sehingga pendapatnya itu tidak boleh untuk dipersoalkan. Yang hanya kita tidak persoalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Rasulullah, dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Adapun selain daripada itu, sama ada dia tokoh besar, ia imam besar, hatta para sahabat, orang seperti Abu Bakar Siddiq, apabila naik memerintah, dia menyebut bahawasanya in ra'aitumuni i'wijajan faqawimuni, kata Umar bin Khattab, jika kamu melihat aku tersalah maka betulkanlah aku. Artinya tidak ada sesiapa yang telah mengambil darjat kemaksuman dalam dirinya sehingga dia menyatakan saya tidak boleh dipertikaikan. Saya ingin sebut hal ni penting, kerana sebahagian orang kadang-kadang menganggap guru agamanya itu macam maksum, macam tidak boleh dipertikaikan lagi. Ya, kita mempunyai penghormatan, kita mempunyai kesopanan, namun kita mempunyai hak sebagai insan yang ingin mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya tentang apa yang dia sebut. Saya sebut satu contoh yang saya masih ingat dan saya kadang-kadang saya nukilkan dalam tulisan saya. Ada seorang penceramah agama, oleh kerana barangkali latar belakangnya juga ada sedikit sebanyak dalam perubatan, dia berceramah menyatakan bahawasanya di dalam Islam, ubat bagi sakit AIDS ialah dengan kita menyebat orang yang sakit AIDS itu 100 rotan. Katanya inilah perubatan ataupun inilah penyelesaian yang Islam ajar, sebab itu Islam menyuruh orang yang berzina disebat 100 rotan di belakang. Duka cita penceramah ini berceramah di Kuala Lumpur, ia berceramah di merata. Oleh kerana dia barangkali ustaz berceramah, ada menyebut Al-Quran yang barangkali orang lain tidak menghafalnya, maka audiens ataupun penonton yang ada itu hanyalah mendengar dan tidak berani mempersoalkan. Padahal jika kita bertanya semula kepada dia, kalau Islam menjadikan sebat 100 rotan kepada orang yang terkena sakit AIDS, bagaimana dengan orang yang terkena penyakit itu sedangkan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan? Bukan semua orang yang kena sakit AIDS itu berzina. Ada isteri yang terkena kerana perbuatan suaminya. Ada budak-budak, kanak-kanak yang lahir atau bayi yang lahir mewarisi penyakit berkenaan. Dan kemudian dalam agama pun tidak boleh oleh kerana seorang itu terkena sakit AIDS, maka kita akan membuat kesimpulan bahawasanya dia pernah melakukan zina. Ini juga tidak benar. Tetapi orang audiens yang dengar oleh kerana itu ceramah agama, dia tidak mempersoalkan. Sebab itu saya kata, agama tidak benarkan hal seperti ini. Agama memberi hak kepada kita untuk mempersoalkan perkara yang ternyata tidak benar. Dahulu dalam negara ini ada orang mendakwa tokoh korporat tertentu meninggal dan kemudian mayatnya menjadi khinzir. Ini pun satu dakwaan yang ajaib. Dalam negara kita, kita tahu bahawasanya siapa saja yang meninggal kena ada sijil kematian, surat kematian, tak boleh dikebumikan begitu sahaja. Kemudian tak boleh berlaku pemindahan harta melainkan melalui proses-proses undang-undang yang mensabitkan dia benar-benar mati. Tiba-tiba bagaimana mungkin dia telah mati, ditanam oleh satu orang sahaja, telah beberapa tahun baru dia dedahkan kerana dia seorang dia tanam belakang rumah dan mayat yang dia tanam itu memang telah jadi khinzir. Saya tidak mempertikaikan kalau Allah ingin menjadikannya, tetapi dakwaan yang seperti itu telah memberikan ketidakjelasan dan kesamaran orang terhadap Islam dan menganggap dakwaan agama nanti bohong. Telah berlaku jenayah yang lebih teruk pada zaman Nabi, penentang-penentang Nabi, mayat mereka tidak menjadi khinzir. Allah kalau kehendaki memang Godzilla pun mungkin jadi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan bagi umat yang akhir itu demikian hukumannya. Ya, ia berlaku pada umat Nabi Musa, umat-umat yang sebelum ini. Tetapi oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi sehingga ke akhir zaman, perjuangannya memerlukan survival sehingga kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ini memilih agama bukan kerana panik ataupun terkejut terhadap suatu kejadian, tetapi memilih agama setelah faham dan jelas tentang kebenaran, tentang hujah
tentang kejelasan ajaran tersebut. Ketika Bilal diletakkan di atas dadanya batu yang begitu besar, batu tidak bertukar menjadi kapas. Penentang-penentang Nabi tidak pula bertukar tiba-tiba menjadi haiwan. Tetapi mereka semua terkorban kerana berperang dengan Nabi dan hasil usaha orang Islam mempertahankan Islam. Dan ini akan saya sebutkan nanti pada siri-siri yang akan datang. Tetapi yang pentingnya saya ingin mengambil kesempatan menjelaskan di sini ialah kita dalam banyak keadaan ceramah-ceramah atau ucapan-ucapan agama itu diberi lesen dengan kelas yang besar sehingga kita tidak mempersoalkannya. Malangnya ini semua akan memberikan kesan yang buruk kepada kepahaman agama manusia, dan akhirnya manusia menganggap agama ni apa saja dia cakap kita terimalah, kita percaya ke tak mau percaya, kita nak buat macam mana, kerana orang agama telah memperkatakannya. Dan ini suatu kesilapan dan kita mesti betulkan. Sebab itu saya mendahului perbincangan ini tentang keperluan fakta dan dalil dalam agama. Kita berehat sebentar. Kita juga boleh jadi pak turut kepada ustaz selagi ustaz itu merupakan ustaz-ustaz yang berilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis.